إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رحمن. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ni kita dapat berada dalam satu majlis ilmu dan kita sudah berada di bulan terakhir daripada tahun ini. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan antara doa yang Nabi anjurkan kepada para sahabat untuk baca, Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma a'taitani. Yang maksud, ya Allah, banyakkan untukku keturunanku dan hartaku, panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu, dan berilah aku keberkatan atas segala yang kau kurniakan. Luaskan aku pada rumahku, terimalah taubatku. Ada bagai-bagai besi yang diajar oleh Nabi SAW, berikutan dengan permintaan seorang daripada sahabiah agar mendoakan untuk puteranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka panjanglah umur Anas bin Malik itu, sehingga dikatakan oleh para ulama hadis, beliau antara para sahabat yang paling panjang umurnya. Banyak ketaatannya, banyak infaknya, banyak amal salihnya, ramai keturunannya, seperti disebut oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Benar, kerana Nabi mengajar kita, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik adalah orang yang paling panjang umurnya, banyak kebaikannya kepada orang lain, banyak ketaatannya kepada Allah SWT. Jadi bila kita memasuki tahun hijrah yang baru, patut bagi kita untuk merenungi, buat muhasabah atas kekurangan-kekurangan amalan kita sepanjang tahun yang telah pun berlalu ataupun akan tamat tidak lama lagi. Kerana prinsip dalam hidup ini, hendaklah kita meyakini, mengetahui semua orang akan pergi. Maka apakah bekalan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah SWT? Kadang-kadang orang itu baru habis belajar, orang pun mengatakan akan lahirlah seorang doktor yang hebat, seorang engineer yang hebat, seorang ustaz yang hebat. Tapi Allah SWT menetapkan kematiannya berlaku. Kadang-kadang ada orang yang dipandang orang sihat, tiba-tiba meninggal dunia. Kadang-kadang ada keadaan disebut oleh para ulama, kad berkahwin sudah pun diedarkan, maka semua orang menanti-nanti hari ini, tunggu-tunggu itu. Tapi qada dan qadar Allah menetapkan perkara yang luar jangkauan kita semua. Maka mati akan berlaku sama ada kita prepare ataupun tidak. Dan setiap orang yang mati itu, bila dimatikan oleh Allah, mempunyai ribuan lagi impian yang belum terlaksana. Setiap mereka akan berkata nak kembali ke dunia walaupun saat, tapi niat yang paling penting adalah memastikan amal salih dapat dilakukan kalau diberi peluang untuk pulang ke dunia. La in akhtani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Walaupun ayat ini turun mengisahkan para munafikun, tapi kalau kita faham dari sudut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, ayat ini merujuk kelakuan orang yang rugi. Semua orang akan minta untuk kembali ke dunia, walaupun yang mati itu adalah mati syahid, kerana dia melihat tingkatan kedudukan orang lain lebih tinggi daripadanya hanyalah kerana tasbih yang diucapkan olehnya mengatasi kedudukannya di akhirat sana. Maka tuan-tuan, berhubung dengan persediaan kita untuk masuk tahun yang baru ni, saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu kisah yang dipetik pada kitab tajuk Tahzibul Kamal fi Asma'i Rijal, satu kitab hadis yang penting yang berkisah tentang seorang tabi'i, seorang ulama yang terkemuka, pakar fiqah abad kedua hijrah, yang bernama Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali rahmatullahi alaihi radhiyallahu anhu wa arda. Ini merupakan pakar hadis yang terkemuka, Ibn Uyainah. Satu hari seorang lelaki datang bertemu dengan Ibn Uyainah ini. Sufyan bin Uyainah dan berkata kepadanya, "Tuan Guru, saya nak mengadu masalah saya lah Tuan Guru." "Apa masalah engkau?" "Masalah hidup saya ni susah sangat. Duit tak cukup, orang halau saya keluar daripada rumah, mertua, adik-beradik saya pandang hina pada saya,
saya kena buang kerja, bertimpa-timpa masalah berlaku pada saya. Apakah jalan keluar daripada musibah yang berlaku ni, wahai Tuan Guru? Kita dalam hidup ni tuan-tuan, Nabi ajar kita agar berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Doa ini maksud, ya Allah, aku mohon kepadamu, Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku mohon kepadamu, selamatlah daripada beratnya satu bala menimpa, min jahlil bala wa daraki syaqa. Daraki syaqa ni setengah ulama hadis mensyarahkannya, menjelaskannya sebagai bertimpa-timpanya ujian dalam hidup. Bala, berat, bertimpa-timpa ujian. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada, dan buruknya sesuatu qada untuk diriku, wa syamatatil a'da, dan musuh yang berpesta melihat kelemahan-kelemahan yang berlaku di pihak aku. Setiap kita ni tuan-tuan, bukanlah menganggap qada Allah itu buruk, bukan, tapi pada perspektif manusia ia nampak buruk. Begitu maksudnya, bagi mudah faham. Begitu juga yang terakhir, minta kepada Allah perlindungan daripada musuh gembira melihat kita. Tak semua benda kita boleh share dengan orang, kerana manusia ni ada macam-macam pattern. Ada yang suka melihat kejayaan kita, ada yang sebaliknya, walaupun dia menzahirkan kegembiraan tapi dalam hatinya bersarang segala kebencian. Maka dia menanti saat untuk melihat kita ni jatuh. Maka ini sebab Nabi menganjurkan kepada kita doa tersebut tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Mari tuan-tuan ikut saya baca sekali. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku mohon padamu perlindungan dari beratnya bala, berturutannya musibah, buruknya satu qada, dan kegembiraan musuh terhadap kejatuhanku. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, orang ini mengadu kepada ulama besar bernama Ibn Uyainah ni tentang masalah-masalah yang dilalui dalam hidup. Maka Ibn Uyainah pun bagi satu nasihat keemasan untuknya dengan berkata, sesiapa yang inginkan kemuliaan akan diberikan kehinaan. Orang yang menginginkan kekayaan akan ditimpa kemiskinan. Tetapi orang yang menginginkan kesalehan, Allah akan beri segala-gala untuknya. Orang mencari kemuliaan akan dihina Allah. Orang mencari kekayaan akan jadi fakir dia. Orang yang mencari kemuliaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menginginkan amal saleh, menginginkan perhubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan kurniakan, limpahkan untuknya nikmat-nikmat berbagai-bagai penjuru. Jadi kemudian Ibn Uyainah berkata pengalaman hidupnya kepada orang muda ini. Dia berkata, wahai saudaraku, wahai anakku, aku punya 3 orang adik-beradik lelaki. Seorang bernama Muhammad, seorang bernama Imran, seorang bernama Ibrahim. Muhammad anak sulung, Imran anak bongsu, aku anak kedua, kata Ibn Uyainah. Apabila Muhammad hendak bernikah, maka dia menginginkan kemuliaan, dicarinya wanita dari kalangan bangsawan yang hebat. Akhirnya bila dia berkahwin, dia diperlakukan ibarat abdi dan hamba oleh keluarga isterinya. Imran pula inginkan kekayaan. Dia mengatakan kekayaan itu akan mendapat kebahagiaan. Maka dia berkahwin dengan seorang perempuan antara yang terkaya di tempat aku. Sebaik saja dia berkahwin, maka keluarga itu telah pun melayaninya ibarat si berdebah yang melarat datang minta bantuan kepada mereka, maka dia pun diusir dengan keadaan penuh kehinaan. Ibn Uyainah berkata lagi, kebetulan pada masa aku masih kecil, datang seorang ulama besar dari Yaman, nama Ma'mar bin Rashid As-San'ani. Ini ulama besar dari Yaman. Datang ke negeri kami, lalu kami pun minta nasihat daripadanya. Beliau membaca hadis yang semua orang tahu. Tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha fazfar bizatid din taribat yadak.
Hadis ini hadis sahih. Nabi bersabda bahawa Rasulullah SAW berpesan, dikahwini seseorang itu kerana 4 perkara. Sama ada kerana harta, sama ada kerana kedudukan, sama ada kerana kekayaan. Tapi jadikanlah keutamaan itu dari perspektif agama, maka kamu akan dapat semuanya sekali. Maka kata Ibn Uyainah, aku mendengar wasiat ulama ini yang datang daripada mulut Nabi SAW. Nabi tidak berkata melainkan kebenaran. Maka aku pun berkahwin dengan seorang perempuan yang aku utamakan bab agamanya atas nasihat daripada ramai orang. Masya Allah, benarlah sabda Nabi SAW itu. Sebaik saja aku berkahwin, aku melihat segala limpahan kurniaan Allah itu datang tak henti-henti untuk kami. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, itu sebab sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, wanita yang paling besar keberkatannya adalah yang paling sedikit pembiayaannya. Lalu kata Ibn Uyainah lagi, aku mencari perempuan yang sederhana kekayaannya, bukan untuk menunjuk-nunjuk kekayaan itu dan enjoy kekayaan tersebut dan menumpang dalam kekayaan yang dimiliki itu. Aku yakin Nabi SAW sabda yang benar dan aku pun mencari perempuan seperti itu. Alhamdulillah, hidup kami bahagia, dikurniakan anak cucu yang ramai sehingga ke hari ini. Maka kisah ini tuan-tuan dikemukakan oleh para ulama, contohnya dalam kitab Tahzibul Kamal bi Asma'i Rijal ni tadi. Walaupun kisah ini ringkas, tapi ia mengandungi satu mesej yang sangat padat, iaitulah betulkan niat kita setiap hari tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Betulkan niat kita setiap waktu, kerana niat sangat penting menentukan hala tuju, direction dalam hidup. Jadi Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita letakkan. Seumpama kita datang sembahyang subuh pada pagi ni, apa niat yang kita letakkan? Banyakkan niat-niat yang baik. Nak sembahyang berjemaah, nak sapa orang, nak berdoa, nak tanya khabar pada orang, nak bantu orang, mungkin nak bawa sejadah lebih, orang tak ada sejadah boleh bagi pinjam sejadah. Cari tuan-tuan niat banyak-banyak. Walaupun kita tak dapat melakukan semuanya sekali, tapi telah pun ditulis di sisi Allah SWT kebaikan. Kerana berita gembira yang dibawa pulang oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Iza hamma abdi bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Wa idza hamma bi sayyi'atin lam tuktab lahu hatta 'amilaha fa in 'amilaha kutibat lahu sayyi'atun wahidah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, Allah menggembirakan aku, kata Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj, bila hamba-Ku berniat melakukan kebaikan, dia belum mampu melakukannya, baginya pahala telah ditulis. Bila dia melakukannya, maka lipat ganda itu berlaku berpuluh, beratus, beribu. Hanya Allah saja yang tahu berdasarkan kadar niat keikhlasannya itu. Bila dia ikhlas, lagi dinaikkan. Sebaliknya, bila seseorang itu berniat melakukan keburukan, dia belum melakukannya, belum ditulis baginya. Bila dia melakukan, hanya ditulis satu saja. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kerana itu, ramai orang yang menderita dalam hidup ini kerana meletakkan niat yang salah. Orang yang tersalah niat dalam mencari harta akan menjadi hamba sahaya. Orang yang tersalah niat dalam mencari isteri akan menjadi satu beban dalam hidupnya, dalam perkahwinan itu. Jadi begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Abu Hazim Salamah bin Dinar, juga seorang tabi'i yang terkemuka, berkata, Allah mewahyukan kepada dunia ini bahawa sesiapa yang melayanimu, maka penatkanlah dirinya. Sesiapa yang berkhidmat untukku, maka layanlah dia. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang yang berkhidmat untuk dunia, pejam celiknya berfikir bab dunia, dia akan jadi hamba pada dunia. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW bahawa man kanatil akhiratu hammahu jama' Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu syattata Allahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Nasa'i, sesiapa yang bangun pagi dalam hatinya niat untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menjadikan dunia itu datang kepadanya rukuk dan sujud. Dunia itu akan menyembah diri kepadanya. Sebaliknya, seseorang yang bangun pagi berfikir untuk keduniaan, tidak ada akhirat dalam dirinya, maka orang ini akan diletakkan kefakiran itu oleh Allah di antara dua biji matanya. Maka hidupnya akan sentiasa kesempitan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang yang tersalah niat juga berlaku dalam kehidupan di mana dia belajar. Dia membuang tenaga untuk mencari segulung ijazah, mencari qualification yang tertentu.
dia mengharap dia akan dapat kedudukan yang mulia, tempat yang tinggi dengan ijazah yang diperolehi, maka betapa ramai di kalangan menuntut ilmu menjadikan ini semua sebagai target utama, lalu dia tidak dapat memperolehi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, satu peristiwa berlaku. Kita bekerja di tempat yang berkaitan dengan dana orang ramai. Contohlah sebut bab pembiayaan orang ramai untuk apa yang dinamakan sebagai insurans, takaful dan sebagainya. Ini teguran yang umum. Bila kita bekerja di tempat-tempat seperti ini, ada di kalangan pencarum yang sakit, maka tanggungjawab kita adalah memberitahu kepadanya berapa kelayakan yang dia akan dapat daripada apa yang dicarumnya. Betul kan? Kalau kita ambil daripada barat, kata-kata mereka itu dalam bahasa Inggeris, bahasanya direct, orang semua faham bahasa Inggeris. Tapi kan kita ni punya akal, mana yang lebih baik agak-agak kalau seseorang daripada pencarum itu anaknya sakit berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun di hospital, dia sempat mencarum untuk anak dan keluar surat daripada agensi ini mengatakan setakat ini, inilah bantuan yang boleh kami berikan kepada tuan. Selepas ini pihak tuan tidak boleh membuat apa-apa tuntutan lagi. Ini statement nombor satu. Statement nombor dua, setakat apa yang tuan carumkan, inilah kelayakan yang tuan akan terima. Kami mendoakan kesihatan dan kebaikan untuk tuan-tuan kerana berpadukan kepada hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah ditimpa seseorang itu musibah melainkan baginya penghapusan kepada dosa-dosanya, ditinggikan darjatnya. Agak-agak tuan-tuan common sense. Tuan-tuan menerima dua watikah ini, dua surat ini, dua format ini, yang mana tuan-tuan lebih senang? Message delivered, betul tak? Semua orang faham kan bahawa kita tak dapat layak lebih, kelayakan lebih daripada itu. Tapi yang mana satu yang lebih menyenangkan hati, yang lebih orang ini berfikir dan niatnya masa belajar dulu dalam fakulti syariah ke apa ke, betul untuk bantu orang untuk sampaikan Islam. Mana satu yang tepat tuan-tuan? Kalau ayat itu bahasa Inggeris orang faham, tapi kalau diselaraskan dengan bahasa Melayu tanpa menggunakan common sense dan berfikir, maka ayat yang keluar itu kelihatan sangat kejam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini salah satu sebabnya kerana kemungkinan ketika belajar dulu dia tidak niat yang betul, kerana dia belajar untuk jadi seorang pakar dalam bidang itu, pakar dalam bidang muamalah, ekonomi, dapat kumpul duit banyak, dapat jadi orang ternama, masuk situ, masuk sini, orang kenal, orang temu juga. Tidak ada niat dalam hatinya ketika belajar dahulu untuk mempraktikkan apa yang diajar oleh Islam. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang yang tersalah niat dalam berdakwah akan hidup dalam kebencian. Kerana dunia ini, jangan kita beranggapan dia akan menyembunyikan keaiban, sebagaimana bau harum minyak wangi itu akan tetap terbit walaupun semita kita sembahyang daripada orang dalam suasana seperti sekarang. Demikian juga bau yang busuk, bau yang tidak elok. Seumpama najis binatang itu yang ditekap di bawah kapet, ditutup tidak mahu dibasuh, lambat laun akan keluar bau hapaknya, bau busuknya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi sebenarnya hakikat dakwah ialah simpati yang lahir dalam diri seseorang untuk melihat bagaimana dia boleh menyumbang kepada masyarakat, boleh menambah nilai dalam hidup orang lain. Itu peranan dakwah sebenarnya. Bahawa orang tidak faham, aku cuba nak fahamkan. Mungkin orang faham tapi fahamnya tak berapa tepat. Jadi aku nak menyampaikan apa yang tepat itu. Contoh dalam kehidupan hari ini, ramai lagi orang tidak faham jamak kasar, padahal usianya sejak usia senja. Dia tidak faham jamak kasar. Dia nak travel pergi ke mana-mana, berhenti di KLIA, dia sudah keluar daripada rumahnya di Kuala Lumpur. Nanti masuk tiba ke KLIA dah waktu zuhur, sembahyanglah zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, itu kan hadiah daripada Allah. Tapi dia tak faham, dia kata belum naik kapal terbang, belum musafir lagi. Ramai orang seperti itu tuan-tuan. Maka kita ajak dia sembahyang, mainlah jamak kasar. Oh tak, saya belum musafir lagi. Bila kau akan musafir? Nanti naik kapal terbang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa ramai orang yang tidak faham. Maka peranan pendakwah itu adalah mendorong, membantu, menunjukkan jalan yang betul. Kesian kat orang, aku ada ilmu lebih sikit, dia tak aku ajar mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang paling rosak niatnya adalah orang, paling rosak manusia ini adalah bila tersalah niatnya, ataupun dia tidak ada niat apa-apa menjalani kehidupan, walaupun dia sudah menjawab jawatan penting dalam profesional punya section dalam department, tapi dia tak tahu kenapa dia jadi doktor, dia tak tahu kenapa, tak tahu.
Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, satu hari seorang doktor berkata, doktor pakar, kenapa doktor tidak masuk ke private? Doktor dah retire, dah umur dah meningkat, masuk ke private sector, mungkin ada hospital Islam perlukan doktor. Oh, saya takut tuan nak masuk ke segmen, ke bahagian swasta, nanti saya jadi doktor, selepas tu saya mengharapkan orang datang pada saya untuk dapat rawatan, untuk dapat duit. Saya tak nak niat itu. So daripada saya keluar universiti sampai saya pencen, saya tidak mahu terlibat dengan swasta. Niat macam ni salah, tuan-tuan. Kenapa tak tukar sikit niat itu? Apa salahnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya ada ilmu sikit, mungkin saya kena bantu pusat rawatan Islam, mereka perlukan doktor-doktor pakar macam saya, ataupun mana-mana tempat yang lain, ataupun ada hospital di universiti yang perlukan saya boleh menawarkan bakti ilmu yang ada sikit pada sisi-sisi baki. Duduk tak ada kerja pun boleh datang sakit juga walaupun ada seorang doktor. Tengok tuan-tuan, niat yang perlu diperbetulkan di masa ke semasa. Orang itu umurnya 60 tahun tapi dia tak sedar persimpangan untuk dapat pahala dan juga dosa di sisi Allah itu semudah niat. Baik, jadi orang yang tidak punya niat ini adalah orang tak ada tujuan dalam hidup. Bagi mereka hidup ini tidak lain daripada berlakunya silih berganti malam dan siang, tak ada apa-apa kepulangan untuknya, tiada apa-apa kebaikan untuknya. Hidup seperti ini adalah manusia yang tertutup pintu hatinya. Kan itu Allah menyatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya bukan mata luar ini yang buta, tapi mata hati itu yang buta, mata dalamnya yang tidak nampak. Itu sebab Allah menceritakan si kafir dalam ayat musi surah Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu zahir kehidupan dunia, tapi akhirat tiada bahagian untuk mereka. Dan kita akan melihat mereka mencapai macam-macam kejayaan, letaklah dalam senarai orang paling kaya di dunia dengan harta yang mereka ada, bilion-bilion, trilion yang ada, tapi mereka tiada bahagian untuk mereka di akhirat. Maka hidup mereka seperti binatang. Hidup mereka ni tak ada target. Hidup mereka ni hanya untuk mencari duit, tak ada benda lain. Itu saja dikerja yang ditarget, yang letaknya. Maka sebenarnya ayat ini menceritakan sifat si kafir, tapi kadang-kadang ia menimpa sebahagian daripada orang-orang Islam. Mereka sangat pakar dalam bidang politik, bidang sains, muzik, pembinaan, konsul, tentang ekonomi, apa sahaja perkara-perkara bersifat keduniaan, tapi dalam bab halal haram habis semua dilanggarnya. Tak ada benda yang penting dalam hidup di mana ada fulus, semuanya lulus. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah yang pernah digambarkan oleh Imam Hasan Basri. Oleh sebab kepandaiannya, seseorang itu mampu untuk mengukur kebenaran emas, ketulinannya hanya dengan mengetuk-ketuk dengan jarinya. Ya, goldsmith ni tunjuk pada dia emas, tengok dia ketuk-ketuk, jentik-jentik je. Ini berapa nilainya, ini berapa angkanya, ini berapa jenisnya, semua dia tahu. Kalau orang itu dalam bidang doktor, dia tengok saja doktor ni kata, ustaz saya ni dah letih mendengar orang cakap tiap hari sakit itu sakit ini. Saya tahu, orang datang dia jumpa saya tahu dah apa dia nak cakap, apa ubat, semua dah ada dalam fikiran saya. Ustaz, hebatnya ilmu keduniaan engkau, tapi bagaimana bahagianmu di akhirat? Hal haramnya ada di titik berat atau tidak? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, orang yang lurus niatnya merupakan orang yang telah pun menjadi hamba dan menyerah diri kepada Allah SWT. Sebab itu kita diajar untuk sentiasa sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiap-tiap waktu semayang, paling kurang pun kita akan ungkapkan 5 kali seharian, paling kurang. Betulkan, ingatkan. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, seumpama kita menaiki kapal terbang, pesawat, tiap-tiap kali kita akan beritahu langkah-langkah keselamatan yang patut kita faham. Walaupun kita dah tahu, walaupun kita dah dengar, tapi sentiasa disampaikan. Kenapa? Apa tujuannya? Membetulkan balik semula, ingatkan balik semula. Maka ucapan yang kita ungkapkan dalam salat ketika iftitah ini dipraktikkan, patut dipraktikkan dalam semula ucapan dan perbuatan kita seharian. Bagi orang seperti ini, hidup hanya akan bermakna bila digunakan untuk memperolehi kebahagiaan akhirat. Setiap kali bekalan akhirat bertambah, hatinya gembira walaupun simpanan dunianya dilihat terkesan. Dia melihat aspek akhiratnya, tak apa, dunianya lebih kurang, akhirat tak boleh main. Dunia, dalam bab dunia ini alhamdulillah, syukur Allah bagi cukup dah. Apa kurang orang tuntut hak dia, tak apalah, ambil lah lapan ada. Kerana yang penting ke akhirat tu. Kerana dalam kata-kata para sahabat, Ibn Mas'ud contohnya,
yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Ada setengah hadis mengatakan Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang paling lambat masuk syurga, kerana banyaknya harta beliau akan dikira satu persatu oleh Allah, maka dia paling lambat masuk syurga. Sebenarnya hadis ini tidak tepat. Hadis ini ditolak oleh kebanyakan para ulama hadis. Maksudnya bukan begitu, tuan-tuan. Kerana ada ramai sahabat lebih kaya daripada Abdurrahman. Uthman bin Affan lebih kaya daripada Abdurrahman sebenarnya. Hadis ini tidak ada sebenarnya dalam konteks menjelaskan bahawa harta menyekat kita masuk syurga, itu betul. Tapi sahabat-sahabat Nabi adalah orang paling bertakwa kepada Allah. Dengan harta yang diberikan Allah, menambah nilai mereka di sisi Allah di sudut pahala dan akhiratnya. Maka ia ditolak oleh para sahabat kerana beberapa keganjilan dan pertentangannya dengan hadis-hadis sahih dan ayat-ayat yang lain yang menyeru setiap orang Islam ini supaya hidup mulia dengan berniaga. Baik, hidup orang ini selalu dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan kerana dia dalam naungan perhatian daripada Allah, kerana niat yang betul, kompas GPS yang diletak itu tepat pada tempatnya. Kita nak menuju ke Kota Baru, tuan-tuan, nak menaiki kereta, mungkin dalam perjalanan kita berhenti kat mana-mana R&R, betul. Tapi GPS kita sentiasa ingat target nak sampai pukul 5 petang, ini pukul 3 petang, dah sampai Lipis, berapa lama lagi nak sampai, nak rehat ni berapa minit, apa yang sempat untuk makan, semua ada dalam kotak pemikiran kita. Maka begitulah orang-orang saleh, dia tersilap sikit perkara, lalai sikit, leka-leka kembali balik semula, kerana takut tak capai target yang diletakkan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, orang yang tidak tahu nikmat Allah melainkan makan dan minum sahaja, berarti hidupnya sangat sedikit manfaat dan dia akan hidup dalam siksaan. Siapa yang tidak biasa hidup dalam berasa cukup dengan dunia, maka dunia ini tiada baginya. Dia tidak cukup dengan dunia, tak apa lagi dia cari, ya? Tak puas-puas dia. Maka kadang-kadang tuan-tuan dimulai Allah sekalian, kita melihat orang tu pun simpati dia, simpati kepadanya. Allah mengirim bagai-bagai tanda untuk kita sedar. Rambut yang beruban, mata sudah mula kabur, tak nampak macam dulu, tenaga kudrat pun dah berkurangan. Ini adalah satu pesanan, signal yang Allah utuskan kepada setiap orang supaya dia membuat persediaan. Persediaan apa, tuan-tuan? Tingkatkan akhirat, lebihkan akhirat, banyakkan akhirat, kerana anytime akan berlaku panggilan daripada Allah SWT. Apabila, kata Hasan Basri, bila perhatian seorang tertuju kepada Allah, maka Allah akan menjaga hajatnya dan mengkayakan dirinya. Apabila perhatiannya dituju kepada dunia, maka Allah akan memperbanyakkan masalahnya dan banyakkan kefakiran di hadapan matanya. Dia bangun dalam keadaan hatinya berserabut kemiskinan, bagai-bagai masalah menimpanya, tak selesai-selesai masalahnya walaupun usianya telah tua. Anak-anaknya membuat bagai-bagai masalah kepadanya. Jadi konsep kejayaan bagi orang itu bukan diukur dengan kekayaan, jawatan, pangkat, ijazah dan sebagainya, ramai pengikut dan sebagainya. Kerana ada di kalangan ahli agama pun menghitung kejayaan itu dengan ramai pengikut. Maka dia nak orang ikut dia, tak boleh, ustaz lain tak boleh, ikut dia, dia saja yang akan jamin orang masuk syurga. Ada juga orang seperti itu, mesti ada pakaian tertentu je ikut. Kalau ikut ustaz lain tak boleh ikut dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka itu belajar satu sama lain. Ada yang pergi berjalan jauh, seperti seorang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat yang muda yang ceritanya banyak dalam hadis, bahawa dia seorang budak muda ketika ayahnya wafat dalam perangan Uhud, dan dia punya tanggungjawab untuk menjaga adik-adik perempuannya yang ramai itu. Berapa orang? 8 orang itu. Ayahnya pesan jaga adik-adik perempuannya. Dia berkahwin dengan seorang perempuan berstatus ibu tunggal, janda. Nabi menegurnya, kenapa tidak berkahwin dengan dara, engkau orang muda. Maka jawapan Jabir ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya adik-adik perempuan ramai, saya berkahwin ni pun niat saya supaya isteri saya bantu jaga adik-adik saya perempuan ramai, kesian mereka. Kalau saya kahwin dengan orang muda nanti, Allahu Akbar, saya takut saya lupa pada tanggungjawab yang ayah berikan. Jabir ini ilmunya tinggi, tuan-tuan. Banyak rekod hadis yang sampai kepada kita melalui beliau. Sahabat-sahabat Nabi itu semua dia pergi seorang-seorang. Ada yang telah pindah sejauh Damsyik, berapa ribu kilometer, tuan-tuan, dari tempatnya. Maka Jabir pergi menaiki unta mencari seorang bernama Abdullah bin Unais ini untuk mendengar daripadanya bahawa Nabi pernah memberi kepada Abdullah bin Unais tongkat. Dia nak dengar hadis itu, dia tak mau dengar daripada orang kedua, pergi cari guru.
Ya, maka tuan-tuan, orang yang menganggap dia saja perfect, orang semua kena dengar daripada dia, dialah pakar segala-galanya, orang ni tertipu sebenarnya, maghrur sebenarnya. Alhamdulillah kita kat Masjid Bangsa ni ada bagai-bagai ustaz yang datang, ambil tuan-tuan daripada semua. Jangan melahirkan dari kita fanatik, ta'assub orang ni je betul, lain semua salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Apabila seseorang ilmuwan ataupun agamawan itu membawa Islam dengan niat untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang pada orang lain, itu niat betul. Tapi kalau dia mengatakan bahawa yang sempurna itu cuma datang daripada diri dia saja, dia je faham segala-gala yang datang daripada Rasulullah, orang ni maghrur sebenarnya, orang ni tertipu sebenarnya. Kadang-kadang ustaz tidak begitu, yang begitu dia anak muridnya. Anak murid mengata guru dia seorang saja betul. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka jangan kita tertipu dalam perkara semikian. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh iri hati kecuali kepada dua orang manusia, dua jenis manusia. Yang pertama, Allah beri harta kepadanya, harta itu digunakan untuk kebaikan. Pagi, petang, siang, malam dia mencari kebaikan, perkara-perkara yang boleh dilakukan. Dan yang kedua, seorang yang Allah beri kepadanya hikmah. Hikmah ni bukan saja ilmu pengetahuan, bahkan kebijaksanaan, pengalaman, kongsi-kongsi dengan orang lain. Dia telah berjaya dalam bidang yang dia lakukan, dia groom ramai lagi orang muda untuk berjaya seperti dia. Alhamdulillah. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi hikmah ini dia bukan ilmu saja, bukan ilmu semata-mata, bahkan pengalaman, kepandaian, kebijaksanaan, kemahiran. Ada orang dia tidak ada ilmu tapi dia ada kemahiran buat rumah. Dia ajar orang buat rumah. Ada perempuan ada kemahiran buat kek, menjahit baju. Dia ajar kepada orang lain. Kita ini kebergantungan kita kepada orang lain kadang-kadang terlalu tinggi, tuan-tuan. Alhamdulillah lah kerajaan ambil tindakan supaya mengekang terlalu banyaknya orang-orang asing yang berniaga di negara kita, membawa pulang khazanah harta negara kita semua ke negara mereka. Tapi apa nak buat? Kedai jahit pun orang Bangladesh punya, kedai spare part pun orang Bangladesh punya, kedai apa lagi tuan-tuan? Orang Bangladesh kuat bekerja dengan orang Cina, dapat ilmu buka sendiri. Manalah pergi anak-anak kita yang bijak-bijak belajar kat universiti bidang bagai-bagai, tuan-tuan ni? Kenapa dia tak mau start daripada bawah? Dia terus nak jadi bos. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan masuknya tahun hijrah yang akan menjelang beberapa hari saja lagi, mari kita merenung sebentar, mengajukan beberapa soalan asas tentang hidup kita. Baiki semula niat dan visi hidup kita yang kita pegang selama ini. Tanya mana ada tuju kita. Ya, bukan fokus itu bab keduniaan saja, PNL itu bab harta saja, pencapaian bisnes saja, tidak. PNL akhirat ni kita ada buat tak tuan-tuan? Kalau sahabat-sahabat Nabi dan juga para tabi'in dahulu, mereka menilai banyaknya sedekah itu pada kadar macam kita 500,000 juta. Kerana dalam Islam kalau seorang itu tersalah membunuh orang, diatnya untuk bayar balik sebanyak 100 ekor unta. 1 ekor unta itu nilainya macam kita RM500,000 pada hari ini. Maka mereka ni mencatat, selagi belum capai itu hati mereka cemas, kerana dengan sedekah di besok mereka beli mereka di sisi Allah SWT kelak. Korbannya dah berapa kali dia buat? Akikah diri sendiri dah buat ke belum? Contohnya, mereka akan nilai, kira, buat satu perhitungan, costing, apa expenses aku dalam bab akhirat ni, macam mana pencapaian aku. Di kalangan mereka mengambil berat bab akhirat mereka, sehingga dicatat, ditulis. Bila dah melepasi kadar itu, mereka akan berkata kepada anak-anak, alhamdulillah anak, ayah, kalau besok berlaku kiamat, maka ayah tak tahu lagi apa lagi kebaikan nak buat, kerana semua yang Nabi suruh ayah dah buat. Dia buat, tulis, buat satu muhasabah diri. Muhasabah itu para ulama ajar bukan terus-terus muhasabah, dia ada substance dia, tuan-tuan. Macam mana kita nak buat PNL kalau tak ada bisnes? Maka begitu juga dalam perniagaan kita dengan Allah. Allah selalu sebut perniagaan dengan Allah, inna Allah ishtara minal mu'minin, Allah beli orang beriman itu. Ya, hari Jumaat Allah menyatakan di hujung ayat surah Jumaat itu, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah fa idza qudiyatis salah, habis sembahyang keluar cepat-cepat cari dunia, jangan hidup minta-minta pada orang. Allah suruh. Banyak ayat-ayat gesaan seperti itu. Jadi tuan-tuan, di dunia ni kita kena buat muhasabah diri, cek, buat PNL, tengok haji aku macam mana. Nabi ketika keluar haji itu, Allahumma hajatan la riya'a fiha wala sum'ah, ya Allah aku keluar ni haji kerana-Mu, bukan untuk riak dan bukan untuk sum'ah. Kesan daripada haji yang mabrur ini, bagi makan kat orang, bagi salam kat orang, senyum kat orang. Kadang-kadang kita pergi menunaikan ibadat umrah, kita tahulah semua orang penat buat umrah, malam tadi mungkin tak tidur sepanjang malam atau flight, tapi mukanya bertangkup. Tahu bertangkup tuan-tuan? Panjangnya mukanya, ketatnya, nak bagi salam kat orang mau bayar.
Sedangkan kat Mekah tu semua orang Islam. Sedangkan Nabi bersabda antara tanda haji ataupun umrah itu mabrurah, maqbulah. Mabrurah tu samalah maqbulah, tuan-tuan ya. Semua ibadah ada kemabrurannya. Sembahyang ada kemabrurannya, haji ada kemabrurannya, umrah ada kemabrurannya, zakat ada kemabrurannya, tahajud ada kemabrurannya, semua ada kemabruran, bukan haji saja. Tanda yang paling simple umrah haji kita diterima, senyum pada orang, bagi salam kat orang, bagi makan kat orang, tak ada gaduh-gaduh masa nak ambil makanan di hotel. Itu tanda haji mabrur, tuan-tuan. Simple. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kena buat satu muhasabah diri. Permulaannya kata para ulama, tak musyaratah. Musyaratah ni macam kita buat MOA, MOU lah tuan-tuan. Perjanjian dengan Allah. Ya Allah, aku masuk 40 tahun. Masuk 40 tahun ibadah ni aku kena pertingkatkan. Buat satu agreement dengan Allah. Ya, betul. Namanya musyaratah. Lepas musyaratah tu ada muraqabah, pemantauan. Ya, dia ada apa dipanggil? Quality assurance. QA, QS. QS pula. Ha? Quality control. QC. Tengok kita punya ibadah hari ni sempurna tak? Allah, pagi tadi tak sebab tahajud. Pantau diri, kan aku janji dengan Allah, aku 40 tahun aku tahajud. Tahajud ni bukan untuk aku, untuk anak-anak aku ni besok. Kahwin besok, siapa jadi suaminya? Tuan-tuan, itu perjanjian kita dengan Allah. Letak, tulis. Kemudian buat muraqabah, pemantauan. Kemudian bila muraqabah ini kita buat ada kelecehan tertentu, kita namanya mu'atabah. Mu'atabah ni kita cela diri kita. Ya Allah, Zazan, umur engkau 46 tahun. Engkau punya Quran ni macam budak-budak. Engkau malu je. Bila engkau nak berubah? Kena mu'atabah diri, tuan-tuan. Mu'atabah ni berarti kita cela dan juga kita hukum diri, kita marah pada diri kita. Ya, kita cela diri kita. Nanti kalau mu'atabah ni tak berlaku, kita mu'aqabah. Mu'aqabah tu makna kita punishment, kita buat hukuman pada diri kita. Guru hadis saya di Baghdad, tuan-tuan, tidak pernah minum teh sejak usianya 50 tahun, 45 tahun. Saya tanya pada dia, tuan guru, kenapa tak minum teh? Orang Arab ni teh ni tanda syukur. Kalau kita datang ke rumah orang bagi minum asir, jus, nanti kat ujung dia bagi teh, itu signal siap-siap untuk balik lah. Teh tu minuman terakhir dia bagi, dia serve untuk kita, menandakan dah cukup waktu untuk pulang. Itu Arab punya style. Syai, okay? Dia tidak minum syai. Saya pun heran. Saya tanya pada dia, tuan guru, apa tak minum teh? Dia kata, anakku, dulu aku masa muda-muda bayang kau, aku belajar kat Baghdad, ada satu conference aku hadir, ulama-ulama semua datang, aku hadir, aku penuntut ilmu, aku budak macam kau. Aku ni ketagih teh, aku Arab kat Baghdad minum teh tak berhenti-henti. Pekat tehnya, gula letak sendiri. Maka malam itu tidak ada teh di-serve untuk kami. Aku kecewa, aku naik kereta pergi cari teh. Aku mencari kereta itu 70 km pada waktu malam di Baghdad yang sejuk, itu masih sejuk. Akhirnya aku jumpa teh. Seorang pembuat teh di kedai macam warung lah kita. Teh itu disediakan dalam bekas sangat kotor. Aku tengok pun aku jijik, tapi kerana ketagih sangat aku minum. 70 km pergi, 70 km balik, macam jarak musafir. Aku sampai kat hotel, aku letih sangat dah pukul pagi. Aku tidur terlepas subuh. Dengan sebab aku terlepas subuh, kerana teh itu, aku telah bersumpah pada Allah, aku tak akan minum teh sampai bila. Itu seperti para sahabat lakukan. Mereka menghukum diri mereka. Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia katakan dalam Ihya Ulumuddin, tiap malam memukul kakinya sampai semua jiran-jiran dengar dan menangis bersama-sama. Aduhai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar yang mukanya ni, tuan-tuan, ada kesan lurah, air mata menangisnya itu di mukanya kelihatan seperti ada lurah, air mata mengalir tak berhenti-henti, memikirkan nasibnya di akhirat. Orang yang berjiran dengannya menangis bersama-sama. Hibahnya mendengar Umar menangis pada waktu malam. Kerana muhasabah, satu bab daripada muhasabah namanya muaqabah, memukul dirinya sendiri kerana gagal melakukan ibadah amal salih pada hari itu. Jadi setiap malam ada closing, tuan-tuan. Bukan kita dalam bank je ada closing account setiap hari. Bahkan ibadah kita setiap hari pun kena ada satu muhasabah di ujungnya. Saat yang paling hebat pada waktu muhasabah ni lah waktu tahajud. Kita bersama dengan Allah saja, tak ada gangguan-gangguan lain. Maka tuan-tuan ni mulia kat Allah sekalian,
Letaklah target yang betul dalam hidup. Setiap orang punya jawapan beza-beza. Tulislah jawapan kita besar-besar, kerana kita akan menjawab di depan Allah nanti. Itu sebab ya, kita melihat para salafus salih adalah orang yang paling cemas bila memikirkan tentang akhirat. Sayyidina Umar pernah berkata, aku menyangkakan nanti semua orang disuruh masuk syurga kecuali seorang. Aku bimbang, akulah orang. Allah, Umar Khattab radhiyallahu, kebaikanmu, Nabi pernah bersabda bahawa tiada manusia di kalangan manusia ni ada yang diberi ilham. Ilhamnya macam wahyu. Engkaulah seorang daripadanya, wahai Umar. Ya, pun begitu beliau punya kecemasan, rasa bimbang, kebimbangan, kekhawatiran terhadap nasib di akhirat. Maka tuan-tuan yang mulia kasihan, banyaklah minta kepada Allah, banyaklah mohon kepada Allah. Ya, sampai dikatakan oleh para ulama ketika Sayyiduna Yunus AS ditelan oleh ikan, baginda berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bukan doa tuan-tuan, ini bukan doa. Ini bukan doa sebenarnya, tapi ini tasbih. Tasbih yang mengandungi makna doa. Kalau doa ada Allahumma di awalnya, tapi kerana Nabi Yunus terlalu malu pada Allah di atas kesilapannya, dia tak sempat nak doa pada Allah tuan-tuan. Dia hanya bertasbih kepada Allah, Kau yang terbaik, Engkau teragung, Engkau termulia. Maka dengan sebab tasbihnya yang hebat itu, Allah mengata falaula in kana minal musabbihin lala bisa ila fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah dia bukan di kalangan yang bertasbih, sudah tentulah kami akan biarkan dia duduk dalam perut ikan itu sampai ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan yang mulia kasihan, para ulama berkata daripada kata-kata Imam Nabi Yunus ini, para ulama tafsir mengatakan kadang-kadang seseorang itu kerana kesibukannya memuji Allah, kesibukannya beramal saleh, dia tak sempat berdoa pada Allah. Ya, anak-anak yang menghafal Quran, dia tak sempat berdoa kerana takut Quran itu hilang daripada dirinya. Kesan daripada banyaknya dia beramal saleh itu, Allah memberi kepada mereka ini segala doa orang lain turut diberikan untuk mereka. Man syaghalathu qira'atul Quran dan mas'alati a'taituhu afdal mimma u'ti sa'ilin. Dalam satu hadis Nabi bersabda, hadis yang sahih, siapa yang disibukkan banyak beramal saleh dan juga banyak mohon, banyak membaca Al-Quran, dia tiada peluang untuk berdoa, maka Allah beri kepadanya segala doa orang lain diberikan kepadanya. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat ini saja dulu untuk peringatan kita pada pagi ini. Sekali yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita limpah kurnia kasih sayangnya, dapat kita betulkan target kita balik semula, GPS kita balik semula, untuk kita setting mindset kita, letakkan target yang betul. Banyakkanlah perkara-perkara kebaikan yang kita nak lakukan, kerana setiap orang mati itu merasa penyesalan di atas waktu yang mereka telah habiskan di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء اصرف عنا البلاء اصرف عنا البلاء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqullah minna minkum. Tuan ada peluang sebelum reda ni sembahyanglah sunat syuruk 2 rakaat. Sembahyang sunat syuruk ni seperti sembahyang sunat yang lain. Dijanjikan Nabi dalam hadis, orang melakukannya mendapat pahala menunaikan haji sempurna, kata Nabi, atau riwayat lain menunaikan umrah sempurna. Maka cubalah kita iltizam dengan sunnah yang simple ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.